Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukur Allah Taala kita bertemu lagi dalam di video ni dalam spekulasi dua lah. Ya. Okey, sebelum ni Mualim dia sampaikan lagi video iaitu video mengenai dakwah lah. Okey, boleh cerita pengalaman dakwah, apa kaedah dakwah secara ringkas. Jadi pada pagi ni Mualim nak tambah lagi. Okey, nak tambah lagi bicara lagi. Yang tajuk dakwah juga untuk lebih kita fokus pada cabaran dakwah di masa kini. Cabaran dakwah di masa kini. Okey. Jadi kita pernah nak dakwah ni dah lama dah. Tanggungjawab dakwah ni sebenarnya dah lama. Iaitu di zaman Nabi Muhammad SAW je. Zaman Nabi Rasul dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Ibrahim semua. Dia memang ditanggungjawabkan untuk berdakwah. Nah, dia kena umat ni ke sini lah. Jadi setiap Rasul tu dia ada tanggungjawab dia untuk dakwah. Dakwah ni tak jauh beza pun dengan sekarang pun. Lebih penting pasal Allah, ingat pada Allah dan sembah hala. Kalau Nabi Lut tu jangan buat perbuatan yang nakir sejenis tu lah. Kalau yang pasal pentingnya pasal Allah, pasal akhirat, syurga neraka. Itu memang basic lah dia akan cakap lah. Nabi Muhammad SAW tu adalah meneruskan syariat. Iaitu Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Cuma kelebihan untuk umat di zaman Rasulullah SAW ni ialah Rasulullah Allah pernah cakap, kamu ada sebaik-baik umat. Atau umat ni kita lah termasuk. So, kita semua umat dia yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, maksudnya Allah berikan Nabi SAW ni, Rasulullah SAW ni hidup selama 63 tahun. Lepas wafat, Muhammad ni teruskan lagi dakwah ni. Para sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in dan umumnya syaraf soleh, umumnya masyarakat syaraf soleh dan diteruskan lagi untuk iaitu yang paling penting ulama sebab disebut oleh Nabi adalah ulama warisul anbiya, iaitu ulama itu adalah pewaris para nabi dan juga oleh para ustaz dan para dai. Zaman itu berterusan sampailah sekarang. Semua cabaran di dakwah sekarang ni tak sama macam dulu. Zaman Rasulullah SAW dulu. Dulu di zaman Rasulullah SAW tu dakwah dia lebih kepada baru Islam nak kenal. Sebenarnya Islam tu dah lama dah. Ada sangat pendapat kata Islam tu lama. Itu zaman Nabi Ibrahim kan. Sebab zaman tu ada panggil agama Hanif kalau tak silap. Maksudnya ada yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim itu tu. Tapi bila datang Rasulullah SAW tu, semua kena ikutlah cara Rasulullah SAW tu. Kena aku yang diutus Rasul untuk umat untuk umat sekarang lah. Jadi namanya dia masih mengamalkan tu, bila datang Rasulullah kena ikutlah cara. Bila ada contohnya ada pengikut dia ada macam cabaran waktu tu. Ada orang yang memang jahiliah betul. Nama Mekah Mukarramah ni kita cerita sejarah sikit lah. Jahiliah dulu memang tak betul lah. Ada yang masih lagi taat pada syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Ibrahim, semua tu. Bila datang Rasulullah SAW tu sebagai seorang rasul, mereka kena ikut. Sebab itulah kalau Yahudi tu dia tak berterima. Sebab dia kata kononnya dia ikut syariat Nabi Musa. Padahal memang dah Nabi Musa kan Nabi Isa pun, even mereka dah punya kitab mereka pun Taurat Injil tu, ada sebut kedatangan Rasul terakhir tu. Kena ikut. Okay. Jadi cabaran di masa dulu, dia sama dengan sekarang. Tak dulu lebih kepada orang yang baru kenal, pun Islam ni. Kenapa Islam macam ni? Kenapa Islam macam ni? Kan? Kalau kita baca di sejarah, Abu Jahal ni dengan geng-geng tu semua, untuk kaum Quraisy ni, dulu cabaran Rasulullah SAW ni adalah pada kaum Quraisy ni, iaitu di Mekah. Memang cabaran teruk lah masa tu. Sebab
Satunya sebab Abu Jahal ni sebenarnya dia persaingan. Kalau dia cerita secara yang senang faham, di dalam Arab itu ada banyak jenis bani. Bani siapa? Bani Hashim, Bani Tamim, Bani Manaf, Bani Umayyah, Bani Adi. Tapi Abu Jahal ni dia asal daripada Bani Manaf ni yang tersebut bersaing dengan Bani Hashim. Itu di Muhammad punya ni kan, Muhammad SAW punya keturunan ni yang bersaing. Sebab tu dia selalu memfitnah mereka. Sebab tu ada satu masa tu mereka pulau, dia tahu tu. Sebab Abu Jahal ni sebenarnya dia konon dia kata dia mosakkan agama ni moyang kita, dikutuk agama moyang kita. Yang betul pun kan. Memang Rasulullah kata sembahlah Allah, tinggalkan dan sembah benda-benda bahala tu. Tapi dia kata seolah-olah macam itu dekat rasa, padahal dia sebenarnya kepentingan dia sebenarnya dia kepentingan diri sebenarnya. Dia dakwah di zaman dulu ni orang bukan Islam jadi tengok apa ni, kenapa tak boleh ni, kenapa tak boleh tu, tak boleh ni kan. Dulu sekarang sama. Dan dakwah dia dua yang kita kena ingat. Dakwah bukan Islam satu, dakwah dengan orang sendiri. Kita, saudara kita sendiri. Dulu orang Islam dulu dia lebih pada saudara sendiri pun tak perlu nak dakwah. Saudara sendiri cuma nak, contohnya dah masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Bilal bin Rabah masuk Islam, Taib Aditah masuk Islam, Sayyidina Abu bin Auf masuk Islam. Tapi bila nak Islam, cuma Rasulullah SAW tu mendidik lagi lah. Sebab satu kan di zaman tu baru turun wahyu kan. Wahyu apa cerita. Rasul dapat ada wahyu, Rasul sampai pada Rasulullah SAW, terus mereka dia berdakwah lagi lah, menggiatkan dia, menambahkan lagi iman dia orang itu saja. Tapi zaman sekarang pula, saudara kita sendiri kena ni. Sebab jahiliah pun mereka juga. Jahiliah pun ada antara kalangan-kalangan Islam sendiri. Ni hakikat kita terima. Ni hakikat kita terima. Sebab ni pengaruh pada barat, apa kata macam konspirasi lah, rancangan Yahudi dengan mereka ni dengan cara Islam, kita pisahkan Islam dengan cinta pada Allah dan Rasul, supaya masalah mereka daripada solat, baca Quran, amal-amal sunat, amalan zikir, wirid, jangan pisahkan itu. Sebab apa? Semasa Uthmaniyah masih kuasa, zaman Turki Uthmaniyah masih kuasa dulu, Khilafah Turki Uthmaniyah masih kuasa, mereka pernah berbincang, kata apa kau tahu Islam sendiri dong, baca sejarah daripada zaman masa salam dulu sampai waktu tu lah. Kenapa masa tu ada Islam ni pernah menang kalah? Kalau menang tu, apa terjadi? Tengok kisah-kisah pejuang Islam, Sultan Salahuddin Ayyubi, Sultan Mu'ad Fatih, antara lah. Rupanya kan saja semangat jihad. Sebab masa tu mereka mengutamakan yang muda-muda ni. Misalnya yang cakap tadi tu, tak bisa pada cinta Allah Rasulnya, berkorban demi Allah Rasulnya, sanggup syahid semua tu, itu kekuatan sebenarnya. Jadi dia nak merosakkan, nak menjauhkan Islam ni pada macam tu. Jadi itulah masalah mereka, dan lain semua. Bila datang belakang dakwah ni, mereka bila masa dah terleka dengan benda tu, datanglah belakang dakwah ni, mereka akan rasa macam apa benda ni, dah terleka dengan dunia semua kan. Mereka rasa dakwah ni mengganggu hidup mereka. Bila cakap itu kan masa siri yang lepas tu, yang masa boleh nak buat street dakwah tu kan, pergi dakwah tu kosong. Pada tempat tu, tempat yang boleh pergi tu, katanya ramai orang boleh pergi dah, ramai orang.
orang akan berehat semua, tapi tengok macam kosong ataupun je orang masa tu. Tapi memang nampaklah orang muda sekarang memang kalau zaman Mak Ali pun nampak banyak ada orang yang rasa macam tak suka pada dakwah. Tapi tak nafikan mungkin ada cara kat dia dakwah yang ada yang setengah orang tu mereka tak terima lah. Tapi tak semua pun orang dakwah ni tak betul. Dan ada tengah orang berdakwah ni ada silap dari manusia. Biasalah tu. Tapi tak maksudnya semua pendakwah ni salah. Kita nak menyampaikan benda benar. Kita sampaikan benda benar. Untuk sedangkan balik benda benar. Sedangkan balik solat. Sedangkan balik baca Quran. Sedangkan balik pergi masjid kan. Tapi itulah jadi. Jadi mereka masih lagi macam tu. Mereka masih lagi masih lagi fikir macam tu lah. Sebab tu lah kadang-kadang mereka Islam ni balah. Sebab mereka ni kadang terpengaruh dah dengan budaya barat, budaya ni semua. Jadi mereka pertikaikan. Mereka anggap dakwah ni macam jumut lah. Macam jumut seni, macam orang yang tak hidup zaman Nabi ke zaman sekarang. Kalau mereka itu, dia cakap lah. Dulu Turki Osmaniyah dulu, zaman tu dulu, mereka sama kebilangan mereka pun, mereka masih pakai jubah. Dulu mereka punya sultan diorang kan pakai suban, pakai jubah kan. Tapi boleh buat taman Turki tu kan, Turki sekarang macam Eropah kan. Macam cantik punya design, punya cantik budaya masyarakat dia. Tapi mereka tu masih mengamalkan baju-baju sunnah lagi. Zaman tu lah, zaman tu. Cuma Turki ni sebab masa tu dipengaruhi oleh pemikir Ataturk. Sebab tu dia macam tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni Presiden Turki kan, Erdogan tu dah sikit banyak dah ada dah naik lah sikit Islam tu. Jadi kita nampak dakwah ni, sebab cabang dakwah ni sebenarnya dia asalnya pada diri kita lah. Ya. Mungkin ada silap cara kita berdakwah kan, sampai orang tak suka kita ke apa. Dia macam ni, dia faham. Tak tu dah kena betul dakwah ni kena ilmu. Tak boleh sekali nak dakwah je. Sebab dakwah ni orang cakap jangan dah. Kalau zaman dulu Nabi pergi setiap rumah. Kalau sekarang kalau pergi setiap rumah, kita kali lah nak pergi setiap rumah kan. Jadi kalau kita sekarang kita dah ada dah pakaian macam ni kan. Lepas dia semua. Gunakanlah Instagram, Facebook, TikTok semua. Bukannya buat benda yang pelik-pelik pula. Apa guna handphone tu? Macam buat di sini pakai ni, pakai Zoom. Itulah dakwah cara mu'alim. Dan ada mu'alim pakai WhatsApp. Macam tu lah. Apa kisah apa yang sekarang teknologi maju. Bukan zaman macam Nabi dulu. Kan? Nak ingat tu. Di antara cabaran dakwah ni, kita kena ingat ada perkara-perkara lah. Musuh-musuh yang akan menghalang perkara dakwah. Yang pertama adalah golongan orang Islam sendiri yang orang kafir yang benci Islam. Ini memang ada lah. Dia memang akan benci kita. Walau macam mana kita dakwah pun memang ada golongan ni akan datang. Golongan ni akan datang. Orang kafir yang benci pada Islam, anti pada Islam. Memang ada pun. Mana rasa dah. Yang kedua adalah orang Islam sendiri yang berhasad dengki. Hasad dengki ni, dia sama ada dia orang jahil ataupun kadang-kadang orang-orang yang dakwah dia pun dia dengki sama dakwah dia. Aku dah dakwah aku kenapa tak dapat, kenapa cara kau dakwah aku dapat? Ini yang halang dia ni. Aku gaya dakwah aku tak ada pengikut, aku ada pengikut. Kalau ada macam tu ayat tu. Ada. Apa je dia ilmu tak tinggi lah, dia tak degree lah. Memang kan ada macam tu. Aku degree, dia tak dapat degree tapi dia pengikut. Itu yang bahkan kita tak satu. Yang tiga adalah golongan munafik. Munafik ni
Dia tak sama, dia tak lebih pada dengki. Dia macam, dia ni jadi macam orang tengah antara orang musuh dengan orang. Dia macam tikam belakang lah, munafik ni. Dia kalau dengan musuh pun dia baik, dengan orang kekal dakwah pun dia tikam belakang lah. Dia juga baik muka kita, tapi dia belakang ni tikam belakang kita. Rupanya dia akan dakwah, tapi bila dia berdakwah pula dengan mereka tu yang nak dakwah tu, dia pandai, dia buat cerita. Dia kata, tak, aku cuma join dakwah ni, cuma nak tinggal aku je. Aku tak kisah ni dakwah ni, tak kisah korang punya malak ni, tak kisah korang solat ni. Dia munafik. Padahal munafik ni dah sebut dah, di zaman Nabi pun ada. Dia sebenarnya orang yang kan kita kan mengajar kebaikan, mencegah kemungkaran kan. Dia mengajar kemungkaran dan mencegah kebaikan. Aku tak kisah kau minum alat ni, tak kisah. Tapi depan kita pula, munafik ni, wah dia ramai nampak lah, dia sumbang zakat dia ikut program kita semua kan. Tapi ke belakang, berpangai. Ya tak kisah pun kan, tak kisah. Tapi dia masuk dakwah ni banyak ada ketinggan. Bukan untuk ikhlas untuk kerana Allah, berjuang untuk Allah. Jihad kan. Dan yang 4 dan 5 ni, okay, ni tadi yang musuh ni yang kita cakap dia tu orang kafir yang sedengkul, kafir yang tak suka Islam, orang Islam rasa dengki, dan orang munafik ni adalah musuh lahir. Yang kedua, yang keempat dan 5 ni adalah musuh batin. Maksudnya syaitan dan hawa nafsu. Ini pun musuh kita juga tu. So, di masa kita dakwah, mesti ada rasa macam diuji. Jadi dua yang kepala ni, syaitan dan hawa nafsu ni, dia akan cucuk kita. Dah, orang tak dengar cakap kau dah. Cukup lah aku dakwah tu. Cukup lah aku dakwah. Tak perlu dakwah lagi dah. Ada orang yang kau. Itulah inilah geng-geng ni akan kacau nanti. Dah. Lain dakwah lah. Kau pergi dah hidup macam orang biasa. Kau pergi dah enjoy semua tu. Tak kawan yang enjoy tu pun kawan yang kaya pun lah. Tengok, dia enjoy ambil kawan. Kamu dakwah ni apa je. Cakap dah hati kita tau. Tapi kalau kita, insyaAllah kalau kita tanamkan hati ni kat iman takwa tu, insyaAllah kita dapat lawan. Dah cukup lah dengan dakwah ni. Tak payah ni zaman bila ni. Ni dulu punya cara ni. Dah moden dah. Orang moden dah. Atau bila kita diuji pun tak. Tengok kau tu. Tak payah buat dakwah lah. Semua lain buat dakwah lah. Kau tak payah buat dakwah lah. Dah kacau dia. Jadi mau cakap ni dah cabaran-cabaran dia. Mau cakap ni dah cabaran-cabaran dakwah. Syaitan pun dia satu disebutkan. Sebenarnya syaitan tu adalah musuh nyata. Sebut lagi dalam Al-Quran. Nafsu tu pula selalu mengajak kejahatan pula. Bila dah nafsu ni kacau, bila contoh kita dah diuji orang betul kita pula marah kita dengan barang kita. Habislah. Orang marah kita lawan. Kita marah dengan cara ikut hawa nafsu. Ya tu. Jadi, apa yang mencakap tu itulah hakikat yang berlaku. Dan sendiri kena hadapilah macam ni. Kalau tu nak sebagai seorang berdakwah, ini yang akan untuk depan ni benda tu. Iaitu orang kafir yang anti-Islam, orang mukmin yang sedengki, Islam sedengki, tadi munafik, syaitan, nafsu. Benda 5 ni yang akan dikacau nanti. Itu memang akan ada. Itu nak jadi seorang dakwah tak biar, itu memang kena ada lah. Kena hadapi. Dia takkan lari. Sedangkan Rasulullah sendiri, para Nabi sendiri, para sahabat, waktu tu pun diuji total. Masa tu dia orang uji pun tak ada lah untuk sekarang. Jadi apa yang kita
Kita kalau nak berdepan dengan 5 benda ni, yang 3 ni tadi, kan, sama ada kita jangan pula serang mereka. Yang paling terbaik kita buat, kita jangan hirau lah. Itu paling tidak lah. Paling terbaik, cara kita adalah kita bila orang buat kita bagi hadiah. Ini dilakukan cara Nabi Rasulullah SAW buat. Orang kutuk dia, orang paling tahi dia, orang hina dia datangkan hadiah pada orang tu. Itu yang satu benda yang kita susah nak buat lah. Kalau tak boleh buat macam tu, kita jangan bertindak lah. Itu je. Nak bertindak secara baik ke buruk, tak boleh tindak. Kan sebab dia lah abang kita kan. Kita nak bertindak bagi hadiah pun rasa malu. Tindak tak apa. Tapi paling terbaik lah bagi hadiah pada orang buat kita. Allah syaitan dengan orang nafsu ni, ini memang kena ada proses kita mujahadah. Dan itulah. Kena balik pada sifat sabar, sifat redha, sifat tawakal, semua kena ada. Itu yang kena. Sebab syaitan nafsu ni dia benda batin, benda tak nampak. Jadi dia kena kekang dengan sifat sabar, redha, maaf lagi. Tawakal semualah. Okey. Jadi saya rasa dah panjang sikit cakap tadi. Kita boleh cakap pasal cabang dakwah dan pasal kini lah. Jadi apa-apa pun yang baik tu daripada Allah Ta'ala, dan yang lemah tadi adalah daripada wali sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.